Okey, Assalamualaikum. Selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Tak kira di mana jua anda berada, apa pun yang anda lakukan ketika ini, saya mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat, jasmani, rohani, fizikal dan juga minda untuk sama-sama kita dapat sekali lagi bertemu di ruangan udara CTC.fm secara live from konti kami di Cyberjaya. Khas untuk anda semua yang akan memberikan pelbagai pembelajaran, penjelasan, perkongsian ilmu, tips, semua sekali lah untuk anda menjadi seorang trader yang sangat-sangat konsisten. Itu harapan kami kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Alhamdulillah. Baik, hari ini Selamat Raya Aidilfitri yang ke-12 untuk hari ini. Selamat Hari Raya PKP kepada anda semua. Apa nak buat, kita diuji dengan ujian, sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat kesabaran kita. So sama-sama lah kita bersabar, sama-sama kita jaga SOP, kita putuskan rantaian. Semoga ianya akan dapat kita lihat, kita nikmati kehidupan 2 tahun yang dulu. InsyaAllah sama-sama lah kita berikhtiar. So, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bertemu kembali dalam satu segmen yang sering kali dinantikan oleh pendengar-pendengar, trader-trader, khususnya pemain-pemain Elite Wave. Untuk hari ini episod yang ke-65 selepas kita 3 minggu dah kita rehat. Cikgu beraya panjang sangat 3 minggu 3 minggu kita berehat pasal sempena hari raya PKP ni. Okey, rasanya dah cukup cuti, dah tiba masanya kita terus memberikan yang terbaik untuk penonton-penonton kita, sahabat-sahabat CTC. Baik, cikgu dah bersedia kan? Baik, okey. Episod yang ke-65 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem, 24 Mei 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada live kami, anda boleh ikuti juga segmen-segmen kami di channel YouTube kami CTC FM. Jangan lupa subscribe, share benda yang baik untuk pendengar-pendengar yang lain, pemain-pemain retail trader kita, untuk sama-sama kita dapat meningkatkan lagi ekonomi masing-masing lah, ekonomi masing-masing. Okay? Kalau yang nak buat duit poket, income tepi. Ada yang hidup dengan full time dia dengan trading. So saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita bermula, saya nak tegur-tegur lah rakan-rakan kita yang di ruangan komen, dan jangan lupa sekiranya ada berlaku gangguan visual dan juga audio, cepat-cepat letak di ruangan komen. So, untuk episod yang ke-65 ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa share. Okay? Baik, yang dah ada di ruangan komen kita, Fazli Razali, Assalamualaikum DJ Pak Su, kru dan juga Mr. Nonem. Terima kasih Fazli. Kita ada Zuan Wahab. Assalamualaikum doktor dan juga Pak Su. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mahathir Rid, salam Aidilfitri Dok, Pak Su serta rakan-rakan semua. Waalaikumsalam. Jirul, salam Dr. Forex and DJ Pak Su, selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin daripada Brunei Darussalam. Boleh analisiskan pair EURJPY, InsyaAllah. Helmi Muhammad, Assalamualaikum Doktor dan juga Pak Su, terima kasih. Syami kita pun ada di ruangan komen. Assalamualaikum Doktor, Pak Su, selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Nordin Yusof, I like this iklan. Apa ni? Iklan. I like this iklan. Kita orang pun suka juga. Ya raya apa ni? Ya hari raya, Hari Raya Pak Su. Wah, kau pantun ke apa ni? Anas Rosli mantul dok. Kishu Ami. Hashtag Kishu Ami ya. Terima kasih kepada Wak Rizam kita yang telah pun memberikan bintang-bintang untuk segmen ini. Anda juga boleh bersama-sama memberikan bintang-bintang sebagai penghargaan untuk doktor kita ni. Baik, Assalamualaikum Dr. Pak Su daripada Syah Rizal, daripada Jodika. Salam DJ Pak Su, Dr. Boboy. Semoga sihat selalu, siaran yang selalu saya nantikan untuk dapatkan analisis terbaik. Mungkin doktor boleh sentuh sikit kripto yang semakin mendapat tempat di kalangan trader forex. Thank you. Mungkin. Okey, salam doktor dan juga Pak Su daripada Aizat.
Aizat Rahman Nordin lagi iklan. Oh, tadi bersama dengan you. Baik. Yus Okey, kalau anda dah bersedia, saya memang sentiasa dah bersedia. 3 minggu dah kita bercuti. So kita dengar kata-kata dahulu. Kata-kata dahulu Jeb Sepah. Kata-kata aluan daripada doktor, silakan. Kata dulu-dulu. Okey, mula-mula Assalamualaikum dan selamat malam Pak Su dan juga Boy di konti sana Apa khabar Alhamdulillah sihat. Lama kita tak jumpa, selamat Hari Raya kepada Pak Su, Boy, kepada juga pendengar-pendengar setia CTC.fm. Okey, macam yang Pak Su cakap, dah lama kita tak ke udara. Betul. 3 minggu, adakah terasa 3 bulan? Ui, terasa. Kan? Sebab dalam 3 minggu macam-macam kalau kita kaitkan dengan analisis elliott wave, macam-macam yang boleh berlaku. Sebabnya kan, setiap minggu dia lain cikgu, dia punya kiraan, betul, analisis dia, naik turunnya. Sama ada kiraan elliott wave yang saya buat dulu masih remain ataupun telah bertukar, memang ketara. Okay. Wah, ni sedap ni, tengok balik ni. Memang ketara. Ada setengah counting saya check balik, ada yang setengah counting masih remain. Contohnya macam dollar index kan, masih turun junam ke bawah slow. Ada setengah dah bertukar. That's why saya selalu inform kawan-kawan kita supaya sentiasa update kita punya counting untuk dapatkan yang terkini, kiraan yang terkini. Apabila berlaku sesuatu invalidation level ataupun terdapat satu push up ataupun push down, maksudnya momentum kuat ataupun momentum yang jelas-jelas kita nampak itu berbentuk sideway, so kita boleh take note dekat situ. Mungkin permulaan reversal trend ataupun masih berada di dalam zone sideway, zone correction wave. Sebab tu kita kena sentiasa update kita punya kiraan counting. Tersekat sikit. Okey, sekejap dok. Daripada Izwan Wahab, Pak Su siaran tersekat-sekat sikit. Cuba cek wifi dulu. Sebab kami di sini alhamdulillah. Tapi dalam pada tak apalah, nanti Boboy akan selesaikan sikit demi sedikit. Okey, apa yang cikgu cakap tadi tu saya sangat tertarik sebab kadang-kadang 3 minggu yang lepas kiraannya berubah ataupun tidak, masih relevan dengan yang cikgu beritahu. Pasti anda di luar sana ingin mengetahui. Okey, adakah perubahan tu ketara ataupun tidak? Kalau dia berubah, macam mana kita nak catch up balik? So, inilah masanya saya alu-alukan soalan-soalan daripada anda semua, khususnya tentang teknikal. Kalau anda kurang faham, perlukan penjelasan daripada doktor. Boleh doktor Sambil-sambil lah kita bagi penerangan. Okey, dalam pada itu soalan-soalan saya terima masuk daripada sekarang, akan daripada masa ke semasa saya akan pilih soalan-soalan yang terbaik untuk dapat kita kongsikan bersama. So Muhammad Fakri, sama, saya tersekat-sekat sikit. Okey, dah 2 orang mengatakan tersekat-sekat. InsyaAllah kami akan cuba perbaiki daripada masa ke semasa. Jom, jangan lupa share dan juga bintang. Sumbangkanlah bintang-bintang bergemelapan anda buat kami. Putus siarannya. Saya pun mungkin gangguan internet agaknya saya masuk. Okey. Sebab dekat saya punya ni saya buka masih still okey, maknanya wifi di sini okey, semua okey. Cuma kita risaukan di luar sana lah bila tersekat-sekat. Saya takut nanti ada yang dapat tak dapat setiap perkataan yang keluar daripada mulut cikgu tu, rugi tu. Nanti salah faham pula. Okey, insya-Allah daripada masa ke semasa so far okey. Baik. Mana ada yang okey, ada yang sangkut-sangkut. Tapi tak apa. Kalau orang lain tersekat-sekat Pak Su, kalau kita uploadkan ke YouTube, adakah dia tersekat-sekat? Dia ataupun semua dia. Sebab ada setengah tu kalau okey buat maksud okey lah kan. Ada yang cakap okey, ada yang cakap tak okey. So mungkin kemungkinan besar line internet dia musim-musim PKP ni. Biasalah. Okey, Azmi okey.
Sekejap ya, saya cuba tengok di sini. Okey, di sini connection saya clear je, dengar smooth. Okey, terima kasih Adam. Tersangkut-sangkut siarannya. Azmi Razi daripada mana Wak cakap guna Unify tersangkut-sangkut Pak Su. Oh, guna Unify tersangkut-sangkut. Mungkin ada gangguan di Unify punya. Ya, saya fikir pun begitu sebab bukan keseluruhan. Bukan semuanya cakap sebab ada separuh cakap okey, separuh cakap tak okey. Dan saya doakan semoga wifi anda, internet anda akan bagus untuk kita mulakan siaran kita 1 jam ini. Baik cikgu, di permulaan ini sebelum kita ambil soalan-soalan. So untuk 3 minggu biasanya perubahan daripada perkiraan kita yang 2 minggu lepas, 3 minggu lepas, sekiranya ada kesilapan berlaku dalam perkiraan kita, kita boleh tahu ataupun macam mana? Kita boleh nampak ataupun tidak boleh nampak benda tu? Kita boleh nampak Pak Su. Boleh Nampak. Kena stop loss tu kita nampak lah. Oh. Kan? Sebab tu pentingnya ada stop loss. So dalam konteks Elliott Wave ni, stop loss tu melambangkan kita punya kiraan, kita punya labeling, kita punya salah, counting tu salah. Okay, so bila dah salah barulah kita check balik untuk kita update kepada kiraan yang sebetulnya. Tapi kena ingat, ada masa disebabkan kita terlampau menumpukan kepada time frame yang lebih kecil, ya Pak Su, time frame yang lebih kecil, maka kadang-kadang boleh terkena stop loss kita dulu, kemudian barulah disambung resume follow kita punya analisis sebelum ni, kita punya position sebelum ni. So that's why kita kena pastikan kalau kita nak trade tu, kalau tanya saya, Elliott Wave ni dia more kepada 4 hours dengan daily punya kiraan. Of course lah, weekly and monthly pun kita kena tahu juga. Tapi bila selalunya kadang-kadang macam saya sendiri pun kadang-kadang saya pergi zoom kepada M5 kan, M5. So M5 hour 1 selalunya kadang dia boleh kena stop loss kita dulu sebelum dia sambung resume follow kita punya analisis. So that's why kita kena pastikan hour 4 punya kiraan, daily punya kiraan macam mana. Sebab apa kena stop loss dahulu? Sebab kalau kita follow di hour 4 punya time frame Pak Su, stop loss dia besar. Betul. Kan? Stop loss dia besar. So kita tak nak ambil risiko TP 100 pip, stop loss 1000 pip. Tak berbaloi macam tu. That's why bila kena stop loss tak bermakna kiraan kita salah. Okay, itu pun kita kena ambil tahu. At least kita cuba untuk reduce kan kita punya kerugian daripada kita nak hold sampai 1000 pip tu, itu lagi masalah. datangkan mengundang masalah. Baik, betul. Okey, tadi cikgu dah sebut tentang walaupun cikgu main daily dan 4 hours, tapi cikgu zooming untuk ke time frame yang lebih kecil ni untuk memastikan stop loss tu, kiraan stop loss tu betul ataupun salah ke macam mana cikgu? Okey, dia macam ni. Contohnya saya dah tahu kiraan di 4 hours ataupun daily. So katakan kiraan macam yang apa di paparan sekarang ni EJ kan. Okay. Kebetulan ada yang tanya pasal EJ. So di chart EJ ni kita nampak satu pembentukan momentum yang kuat, naik turun pun tak berapa banyak. Retracement dia pun nampak bila turun dia naik balik, dia turun dia naik balik. Okey. So bila saya zoom in dekat time frame yang lebih kecil, maka saya boleh dapatkan stop loss yang bersesuaian dengan cara saya ketika itu mungkin saya nak scalp. So tak perlulah saya nak stop loss. Contoh kalau berdasarkan 4 hours punya stop loss, mungkin saya letak stop loss kat sini 121. So terlampau jauh kan. So that's why elutition memang dia kena zoom in daripada time frame yang besar sehingga ke kecil untuk dapatkan lagi stop loss yang lebih kecil, di mana nanti dia akan mendatangkan risk reward yang terbaik, risk reward yang sesuai, di mana contohnya stop loss 100 pip, TP 300 pip, 400 pip.
Okay, kalau kita base kepada 4 hours, contoh macam sekarang ni kan, base di time frame yang besar, 4 hours, lepas tu kita masuk pula di penghujung wave. So stop loss kita kat sini, so possibility dia nak makin turun ada Pak Su. That's why kita kena pasti. Contoh ni, kalau ini yang saya label kan 1, 2, 3, 4, 5 kan, so ini dah tahu ini wave 5, kita buy lagi kat sini. So kita punya TP mungkin 100 pip atau 2 pip sahaja maksimum kan, tapi stop loss dia 1000 pip lebih. So memang tak bersesuaian. So that's why elotician dia akan tengok gambaran major trend yang semasa berpandu kan, daripada lowest point yang current wave ni, okay, current cycle ni, and then barulah kita zoom in ke time frame yang lebih kecil. So contohnya lah, kita assume ini Y dah habis, Pak Su. Y dah habis, so stop loss kita kat atas ni sahaja, kan. So dia punya TP, kalau Y dah habis tadi, C dah habis, B dah habis, so TP dia boleh sampai ke bawah ni. Ni sebagai contoh. So that's why menggunakan time frame yang kecil, kita dapat stop loss yang minima, tapi TP dia semaksima yang mungkin, sebab kita berpandukan TP di time frame yang besar, 4 hours, daily, weekly, even monthly pun boleh. Okey, ni Fazli pun ada komen ni ya. Time frame lowest M15 sedap-sedap untuk nampak pergerakan elite wave. Okey, terbaik. Saya suka. Maknanya okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah buka untuk soalan. So teruskan berikan soalan anda dan saya akan cek soalan daripada atas sebelum pair-pair pilihan daripada cikgu lah. Okey. Tadi EJ ni macam mana cikgu? Alang-alang terus kat EJ tanyakan tentang EJ. Dah buka EJ. Kalau saya tanya, kalau berdasarkan keadaan sekarang ni, EJ ni dia yang turun ni ABC ni, ini mode correction lagi ni. Mode correction mode correction, lepas tu dia sambung balik, resume naik ke atas. So mode correction ni, sebab kalau kita tengok kat sini, sepanjang daripada November ni kan, kita nampak correction dia tak begitu ketara. Okay, semua sharp correction dia. Okay, turun naik terus, turun naik. Tapi yang jelas yang kita nampak, setiap penurunan tu at least dia ada 3 wave. Ini nampak 1, 2, 3. Sini lagi jelas nampak 1, 2, 3. So of course sini pun 1, 2, 3. So correction ni pun mesti berbentuk minima 3 wave down. Okay, sebelum correction ni, lepas tu sama ada masih dalam correction yang minor correction ataupun major correction. Kalau dia pergi major correction, Pak Su, dia boleh deep sikit lah. Sebab bila kita bercakap wave 5 ni, okay, wave 5 ni dia tak ada correction, Pak Su. Kalau dah complete wave 5 ni, betul-betul yang apa yang saya tandakan ni dah complete. So yang turun ni, ini bukan correction untuk wave 5. Yang turun ni adalah correction untuk 1, 2, 3, 4, 5 ke semua keseluruhan impulsive wave yang tengah menaik ni. So dia punya dip dia mesti buat correction daripada start sini. Okay. Alright. Itu kalau dia deep lah. Tapi kita kena tengok dulu sama ada correction dia untuk minor ataupun major punya time frame. Cun. Yes, saya rasa jelas untuk
EJ. Okey, selepas EJ, terima kasih Jirul atas permintaan pair pilihan daripada Jirul. Kemudian kita ada gold dan juga ada index kita ke index dulu untuk Muhammad Izwan Muhammad Yusof. So bila dapat index dulu pastinya anda dah boleh jangka lah pair-pair lain macam mana. Silakan. Boleh cikgu index cikgu? Boleh. Index ni saya tak update banyak. Index ni remain. Okey. Okey. Remain tu bermaksud tengok sebelum puasa lagi pun ya. Kita dah jangka kan ni nak turun. Sikit lagi sampai kotak tu. So sikit lagi nak sampai kotak, tak sampai-sampai, mungkin lagi 3 minggu atau mungkin lagi 2 minggu, tapi masih di dalam mode correction. Sebab ini kalau dia dah start macam ni semua, ini memang wave 4. So kalau ni wave 4, yang turun ni wave 5. So bila cakap wave 5 ni, okay, at least dia boleh break sebelum ni punya support dekat 8921. Tak jauh dah tu. 8941, okey. At least dia menyamai ataupun dia break support di 8921. So bias kita untuk dollar index ni masih turun. Dia umpama dekat situ sebagai TP1 lah. Tetapi tak bermaksud sampai TP1 dia akan rebound. Okey. Sebab tu saya label kan, ini kotak ni sedikit besar, kita boleh tarik lagi kat bawah ni sehingga momentum dia betul-betul dah habis. At least, okay, at least kita nampak 5 wave down yang jelas, baru kita boleh assume ini dah sampai kategori menghampiri bottom. Okay, kalau kita nampak kat sini, ini mungkin wave 2 baru ni. Ini wave 1 extended, ini 2. Okey, kalau macam tu jauh lagi dia nak ke bawah. Kalau wave 2 ada somewhere kat sini, ini wave 4. Okey, ini wave 4 bermaksud sini ni, kalau nampak kat sini, ini membentuk final wave 5. Mungkin ending diagonal. Okey, ataupun pattern 1212 di wave 5. Still kotak ni masih tempat yang boleh dia katakan relevant untuk dia pergi. Sangat-sangat menarik trend masih lagi turun. Ini kalau sekiranya anda mempunyai sedikit ilmu fundamental dicampur pula dengan elite wave, saya rasa anda boleh buat duit ni. Betul kan? Dengan sentimen, dengan geopolitik apa semua. Wow, saya tak tahu nak cakap lah. Okay, thank you cikgu pasal indeks ni. So kita terus ke Syahrizal Muhammad Sharif ni. Doktor, ke mana arah gold? Ke mana arah gold? Gold ni kita simpan-simpan last sekali baru. Menarik sikit kan, sebab ramai yang tunggu gold kan. Okay, Muhammad Amir, pening tak elite wave ni? Okay, pening daripada segi mana Muhammad Amir? Jelaskan kat situ, mungkin cikgu boleh beri penjelasan untuk memudahkan anda. Maksudnya memang pening, saya sendiri pun pening, tapi lama kelamaan dia sedikit demi sedikit kita nampak lah pergerakan tu. Okay, jangan pening-pening. Kita dah lah pening hidup PKP ni. Okey, kalau tanya saya Pak Su, memang elite wave ni bukan sedikit pening, banyak pening. Bila sebut banyak pening ni, that's why kita kena mahirkan satu persatu. Okey, yang menyebabkan pening ni, saya tunjuk contoh dekat DJ ni lah. Okey, yang menyebabkan pening ni, kalau kita tengok kat sini, ini sebagai contoh. Okey, wave di dalam wave yang menyebabkan ada minor wave, ada kiraan-kiraan yang kecil yang kita labelkan. So bagi newbies elite wave, okey, orang yang tak faham langsung tentang elite wave, labeling apa semua, ataupun rules bagi setiap wave, memang confirm dia akan pening. Sebab kita tengok macam ni pun, ini bersilang-silang tak nampak ni, ada yang nampak, ada yang tak. So maksudnya kat sini, ini di 4 hours. So yang kadang-kadang kita tak nampak semua ni, ini di time frame yang lebih kecil.
time frame yang lebih kecil di mana wave ni berbentuk fractal. Wave di dalam wave. Dalam wave tu ada lagi wave yang lebih kecil yang kalau kita sebagai electrician, okey, kita suka mencari wave-wave yang kecil ni untuk melengkapkan puzzle di wave yang besar. Sebab tu kita nampak ada kiraan wave-wave di time frame yang kalau kita zoom in di hour 1 dan juga minit 5 pun boleh kita labelkan wave-wave minor wave ni. Itu yang menyebabkan sedikit mungkin setengah orang sedikit pening. Tapi yang baru tu mungkin sangat terus pening. Sangat pening. Kan? Yelah, bila sebab wave dalam wave, ABC pun ada dalam ABC, 123 pun ada dalam 123. Jadi itu mungkin lah. So sebagai, kalau tanya saya sebagai tip permulaan bagi tip permulaan trader yang nak memahirkan diri dalam dunia elite wave ni, pertama dia kena tahu tiada satu pun, maksud saya dalam 5 trader kebanyakan analisis berbeza. Ada yang sama, ada yang berbeza. So itu kalau tanya saya siapa yang betul, siapa yang salah, tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Sebab mata pandangan setiap trader tu adalah berbeza. Maksudnya kiraan ni adalah subjektif. So kalau macam tu, mana satu yang betul, mana satu yang salah? Betul lah. Macam mana pula nak tahu tu? Kan, macam mana kita nak define engkau ni betul, engkau ni salah. Seorang buy, seorang sell. Okey? Sebab tu kita kena faham, ada setengah trader cakap dalam buy ada sell, dalam sell ada buy. Kan? Sebab kita kena tahu, contohnya lah macam JJ sekarang ni. Okey, JJ ni sekarang kita terus buat analisis sikit JJ ni. Okey. So ini boleh dikatakan dia masih dalam mode ke atas lagi. Kalau kita nampak ini ada 3, saya keluar kan. 4. Sini 4, sini 5. Okey. Tapi 5 ni untuk melengkapkan wave 3 besar. So ada 4 lagi wave 4 besar ni, dan last kali wave 5 besar dekat atas. So ketika dalam momentum menaik ataupun impulsif menaik, kita boleh nampak kat sini ada satu wave 4. So maksudnya kat wave 4, contohnya kawan kita tengah buy, kita tengah sell. So tak ada masalah. Faham tak Pasu? Sebab macam tadi, yang macam saya sebut tadi, dalam sell ada buy, dalam buy ada sell. So mana yang swing tu, mana yang swing buy dia biarkan saja. Mana yang menggunakan konsep scalp 100 pip atau 50 pip, dia nampak peluang, dia nampak opportunity, so dia masuk sell melawan arah market, itu pun tiada masalah. Janji dia memahami konsep konsep dalam elite wave ni, di mana stop loss tu memang kita titik berat kan. Sebab kalau dia masuk ketika wave 3, maksudnya momentum dia tengah kuat. Contoh macam ni kan, saya label kan ini wave 3. Okey, momentum dia tengah kuat, dia sell dekat retracement. Okey, penurunan tu tak jauh, so dia kena tahan dulu ataupun dia kena stop loss dulu, barulah dia akan ada retracement. Tapi kalau dia masuk kat sini, retracement dia pun tak melebihi permulaan entry sell yang trader tu buat. Sebab tu kita kena tahu di mana kalau kita nak lawan arah major trend, di mana tempat yang sesuai, dan elakkan lawan di wave 3. Counter trend lah. Elakkan di wave 3. Elakkan entry di wave 3. Sama ada ketika menaik ataupun ketika menurun, kita follow dia Pasu. Daripada kita sell, why not kita masuk kat wave 4. So maksudnya kita follow. Macam sekarang ni kan, ini 3 kan. Okey, kita nampak ini masih kalau yang tengok ni, ini 1, ini contohnya, ini 2. Okey, 1 okey, katakan ini 1, ini 2, ini 3. So kita nampak dia nak buat 4. So
So kita tak perlu sell, kita cari position deep yang sesuai berpandukan konsep ABC yang kita dah tahu. Okay, kalau tengok kat sini, ABC dia kat sini, ini adalah pattern A, B, C. Kan, di mana membentuk satu pattern running flat. 4 habis kat sini. Okay, running flat tu. So ini permulaan wave yang baru untuk final wave 5 of 3. Ada 3 kat atas tu kan. Tu nampak 3 tu. So ada satu lagi and then satu turun. Ini ataupun ini dah last. Tapi apa-apa pun ini final wave ke-5. Okay, ini final wave ke-5 pasu. So kalau tanya saya, walaupun ini consider base kepada 4 hours ataupun daily punya time frame, ini consider price yang tinggi. Betul. Betul tak? Betul. Selama start daripada low bawah ni 20 Mac, ini tinggi ni. Kan? Tinggi. Saya lebih prefer saya tak sell, tapi saya prefer untuk buy, untuk sambung lagi last wave up. So that's why kalau kita addkan kemahiran elite wave ni, ada kalanya konsep sell high buy low boleh diguna pakai. Tapi kalau kita addkan lagi elite wave punya method, kita dapat filter di mana tempat yang kita boleh sell high, tempat di mana kita boleh buy low. Baik. Jun, sangat menarik. Okey. Maknanya anda boleh pergi dua arah. Sebut dalam sell ada sell. Ada buy, sorry. Okey, pening. Okey dah. Wan, terima kasih Wan. Kita ada UJ, Haizat DZ. UJ kita dah buka UJ, UCAT, UCHEF ke? Cikgu ada buat cikgu? UCAF tak ada, UJ tak ada. Oh lama. UCAT ada UCAT. Alright. UCAT ada. Ni daripada Fazli ni. UJ tak ada alamak sayangnya. Okey. Apa tadi? UJ daripada Haizat, UCAT dengan UCHEF, yang mana satulah. Kalau ada yang cikgu dah tanda. Okey, ini pun kiraan lama, tak berubah juga. Di mana tengok dia dah masuk kotak kotak jangkaan daripada ini tak silap saya 1 bulan yang lepas ni, kiraan macam ni tak berubah-ubah. Tengok daripada Februari kita jangkakan naik kotak biru ni, dia turun, and then kita jangkakan ada last kalau dia nak naik kat sini pun. So that's mean ni peluang untuk sell lah, tapi dia tak kena sebab momentum dia tak touch, momentum dia terlampau kuat untuk turun. So tak kena, and then dia terus turun. So ini pun kalau tengok ini 1-2 ribu. Saya jangka kan, saya ada buat new kotak ni, ini mungkin destinasi yang dia nak cari lah. Wah, jauh lagi cikgu. Jauh lagi. Kan? Bila sebut mustahil atau tidak, kita fikir logik je, dia dah travel daripada 1.7 daripada March kan. Mustahil atau tidak, dia dah naik 1.47, dia dah turun daripada 1.47. Betul. Turun dah terus turun. So dalam forex ni tiada yang mustahil sekiranya dia masih berada dalam satu wave cycle yang belum complete. Itu yang kita kena faham. Selagi dia belum complete, tengok turun je, turun. That's why saya lebih suka follow trend. Okay, follow trend. Naik je sell. Sebab kita boleh tahu stop loss kita kat mana. Itu yang penting. Kan? Ini first, ini turun naik, stop loss kita kat sini. So nampak ada labeling ni lagi 1, 2 kan.
stop loss kita kat atas ni. Tak Tak kena kena juga. juga. Tu pun dah untung berapa Tengok, tu. turun naik lagi. Stop loss kat atas ni. Tak kena juga. So yang membezakan kita boleh sampai kat sini adalah sama ada apa Basu? Kekuatan mental kita untuk travel bersama price. Sebab yelah kita tengok UCAT ni dia punya movement tak selaju macam DJ ke macam ke. Tapi at the end, okay, dia pada September, Oktober yang lepas 1.3172. So dia ambil masa sedikit lama, 1000 pip juga dia travel. So berapa bulan tu kita nak hold je, kan? Mampu atau tidak, itu je. Sebab tu saya selalu inform saya punya student, kawan-kawan, kita nak try ride the wave ni, kita kena bermula dengan lot yang mampu milik, yang mustahak, yang masih di dalam kita punya comfort zone. Okay, comfort zone di mana kalau kita nampak ini chart yang telah berlaku senang lah. Tapi kalau kita tengok betul-betul, waktu kat sini 126 dia naik sampai 129, 300 pip tu. Kan, 300 pip. Kalau lot yang berada dalam kita punya comfort zone, kita biarkan saja. Sebab kita dah biasa. Kalau ini lot you tak pernah try, you masuk ke atas ni pun $10 contoh you dah untung, naik lagi, turun, naik lagi, ini you dah sedikit goyang. Turun sikit, lalas you close kat sini 128. Kita punya ambition, kita punya target kat sini betul lah. Tapi disebabkan lot tu, kita tak mampu lagi hadapi lot-lot yang besar. Bebek ambil jalan tengah je lah ya. Tak besar sangat, tak kecil sangat. So that's why pastikan lot kita tu dalam kita punya range comfort zone. Kalau bukan, of course dah 50 pip, 100 pip yang jenis-jenis hentak ni, dia orang close dulu Pak Su. Betul tak? Dah turun, dah dapat banyak, dah 100%, dah 500%, dia orang tak akan hold sampai dekat sini. Sebab kebanyakan trader akan tahu emosi itu yang memain peranan. Itulah. Peranan emosi pula lah sekarang ni. Kalau teknikal dah bagus. Okey, ini pertanyaan daripada Fazli. Okey Fazli, sedikit sebanyak dah dapat daripada. Okey cikgu, okey saya nak tanya ikhlas daripada cikgu. Kalau sekarang ni ada yang nak sell, macam mana? Sebab kiraan kita tadi dia akan terus sampai ke. Okey. Ataupun cikgu kata biar dia kalau nak sell kalau nak sell ke saya padam kiraan lama ni. Padam. Okey. Padam semua ni. Okey, so kalau nak sell, apa yang saya nampak ini dia membuat okey. So ini dia membuat 1212 punya pattern. Baik. Ataupun sekejap. Okey. Ini 1212 punya pattern, ataupun selepas pattern ni diturun lah, ataupun satu lagi dia membuat ini adalah satu. Okey, ini adalah A, ini B, ini C. So masuk ke semua ni adalah wave 2. So still dia akan turun. Ini ongoing wave 3 ke bawah, turun, naik. Tak, naik, turun. Sama je. Tapi kalau dia buat pattern 1212 ni, wave 3 ni, okay, wave ni masih terus macam ni lah, nampak? Merah. Okay. Correction sikit, merah. So lebih saya dalam keadaan sekarang ni, saya lebih bias cari sell high untuk masuk dekat tunggu dulu lah.
Dia naik je sell. Baik. Terima kasih Eko. Okey Fazli, kalau ada untung alhamdulillah. Ucap terima kasih kat cikgu. Okey, Muhammad Fakri Zainuddin, pening selalu salah counting bila correction wave. Ni dia selalu menjadi igawan ngeri bagi dia bila time correction wave. So dia selalu salah counting dia, kiraan dia. Macam mana tu? Siapa? Muhammad Fakri Zainuddin. Selalu salah counting. Counting bila correction wave. Okey. Correction wave ni memang tricky. Muhammad Fakri. Okey, sebab correction ni dia ada 4 jenis major correction yang utama. On top selain daripada tu, dia ada beberapa gabungan yang membentuk double tree, triple tree dalam correction itu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita ingat correction tu dah habis, tiba-tiba dia sambung balik, kan? Sambung lagi sampai satu tahap kita tak ada entry, pum, melambung dia. Dia berjalan, kita melambung, kita terlepas peluang untuk masuk market sebab kita menunggu sebab kita cuba untuk dapatkan the best price. Contohnya dalam keadaan menurun, kita nak buy kan, so kita menunggu lalas dia tak kena, dia terus naik. Okay, so alang-alang tu saya terus pergi ke gold, di mana ini contoh yang kita boleh nampak satu bentuk correction yang jelas. Okey, turun naik. Okey, so dekat sini sebelum ni ini kita boleh kategorikan WSY ataupun WSYXZ. Macam saya sebut, kiraan yield wave ni subjektif, tapi saya pun mudah kan, ini pun saya boleh letakkan ABC. Tapi bila kita gunakan konsep WSY, bermaksud allocation tak lain tahu, dalam tu ada kiraan ABC, okey, yang wujud. So saya ringkaskan, ini adalah WSY punya pattern, di mana pattern ini menunjukkan bentuk correction. Okey, menunjukkan bentuk correction. So bila kita sebut bentuk correction ni, itulah yang menyebabkan siapa tadi? Fakri Fakri sedikit confused, di mana bila kita buy dia dah naik cantik, betul, dia sambung turun. Bila kita buy dia dah naik cantik, ini pun pasu masih ada possibility dia nak turun balik. Macam tu. Itulah kompleksnya correction ni. Okey, saya boleh buat satu lagi kiraan. Saya delete dia ni, di mana saya boleh buat macam ni, W at Y at Z. Okey, itulah yield wave. Dia kompleks, terutama bila kita sebut tentang double tree ke triple tree ke. Okey, sebab tu kita kena faham asas dia dulu. Sebab tu dalam yield wave dia ada invalidation level, dia ada stop loss yang kita kena akur, di mana kalau kena level-level tu, exit lah dulu. Jangan kita nak hold, sebab bahaya. Contoh macam ni lah, terutama gold, kalau dia travel tu non-stop turun. Okey, betul tak Pak? Daripada Julai kita buy sini, pum, naik 2000 pip, turun balik balas 3000 pip. Sekarang ni nampak dia naik balik 2000 pip. Okay, so adakah kita confident ini terus ke atas ataupun disambung balik ke Z, kan? Tapi yang pasti ini adalah, kalau tanya saya, ini adalah correction wave yang WSY ni.
Sebab tu apa yang Fakri cakap tu betul. Dia boleh memeningkan kepala. So bila kita selalu tengok dengan correction wave tu, ada masa contohnya kalau dalam keadaan sekarang ni di gold ni, ada masa kita terpaksa membuat decision tak boleh masuk sebab kita tak nampak, sebab kita berada di dua persimpangan. Dua persimpangan di mana sama ada dia nak naik dia atau dia nak turun. Tapi at the end nanti bila kita selalu update, kita akan nampak gold ni at least nak turun 500 pip. So kita ambil peluang tu. Macam tu. Dia bukan kalau tanya saya, execution tak semestinya right setiap wave. Tak nampak je, okey, relax dulu, tunggu sampai betul-betul kita confident baru masuk. Baik. Kan? Okey, rangkumkan 3 soalan untuk masa yang ada ni. Boleh cikgu GU saya nampak cikgu ada tanda. Okey, soalan daripada Isha. Salam doktor dan juga Pak Su. Terima kasih doktor. Correction ni time frame mana yang betul-betul confirm untuk best price? Itu soalan pertama. Yang keduanya pula daripada Izwan ni, nak selamat hanya entry dalam impulse sahaja ke atau macam mana? Tanda soal. Okey. Dan so nak rangkumkan ketiga-tiga dia berkaitan dengan GU, dengan correction, time frame mana, dan juga selamat di impulse sahaja ke macam mana? Impulse sahaja atau tidak. So kita pergi ke GU teruslah. Dan macam tu. Okey. So kalau kita nampak kat sini GU, abaikan lukisan saya yang menarik berwarna-warni ni. Ini saja je ketika kebosanan kita buat sesuatu yang berbeza lah kan. So kita nampak ini di 4 hours di daily. Okay, 4 hours dan juga daily. So untuk menjawab soalan Isha Medina ni, question di TF mana betul-betul yang confirm dekat best price dia? Okey, kalau tanya saya di 4 hours dan juga daily lah. Okay, di 4 hours dan juga daily. Sebab apa? Kita betul-betul nampak perbentukan 3 wave. Minima 3 wave tu adalah satu bentuk correction. Okey, 3 wave yang jelas di mana dalam 3 wave tu masih ada correction wave. Kalau kita tengok ke sini, contoh sebagai ni nampak tak? Ini A, ini B, ini C. Tapi dalam A tu bila kita zoom kat time frame yang kecil, kita boleh nampak ada A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. So masih ada wave-wave yang kecil. Betul kan? Wave-wave kecil ni bila kita zoom, kita boleh buat kiraan di time frame yang lebih kecil, H1 ataupun M5 ataupun M30. Tapi bila kita zoom ke 4 hours daily, okey, kita boleh conclude kan ini as a B, C. Dan kita tahu wave dalam wave A ni adalah wave di dalam wave. So memang sesuai menggunakan di 4 hours dan daily. So bila kita tengok di GU ni, okey, analisis saya masih kuat mengatakan USD akan lemah lagi. Macam kita tengok dollar index punya kiraan pun masih ada kotak merah dekat bawah. So GU ni pun masih ada target minimum ke atas, dia nak travel, dia nak sampai. Sebab ini saya labelkan sebagai wave 5. Okey, ini sebagai ini sebagai wave 4 yang turun ni. So ini wave 4. So yang naik ni adalah wave 5. So possibility ini mungkin final wave 5. Okey, selepas dia dah masuk kotak ni, kita akan buat analisis lagi sama ada dia betul-betul dah complete wave 5 ataupun dia turun, dia nak sambung lagi momentum di wave 5 ni, dia extend atau tidak. Okey, so
apa yang saya tandakan kotak merah ni Pak Su, ini merupakan sekiranya kalau dia nak turun, ini tempat sesuai untuk kita cari entry position. Entry position untuk follow kita punya, tak macam saya ni, entry position untuk saya follow last wave up bagi wave 5. Okey. Kalau kita nak letak stop loss, kita tengok sini Stop loss dia of course dekat bawah ni je Pak Su. Okey. Kat sini ataupun kita nak jimat lagi kat sini. Bergantung kita punya entry ni nanti. So kalau makin deep dia turun, okey, kita boleh ambil yang sini stop loss dia kecil. Kan? Jangan lupa macam saya selalu sebut, masukkan combination dengan Fibo. Elliott Wave ni memang tak boleh lari stand alone. Memang salah satu tool yang memang digunakan dengan Elliott Wave adalah Fibonacci. Di mana kalau kita tahu wave 2 dia punya level Fibonacci yang common selalu pergi berada di mana? Di within 50 sehingga 786 punya level. So manakala di wave 4 level yang selalu pergi berada di zone 23.6 sehingga 50% daripada kenaikan wave 3. Okey, wave 3 bukan sepanjang daripada wave 1 sehingga wave 3. So kita kena tahu basic-basic ni. Okay. So basic-basic ni kalau kita terlupa, kadang-kadang analisis kita tu betul terkena stop loss sebab kita abaikan basic-basic yang penting ni. Maksud kan? So macam untuk GU ni, inilah bias saya masih ke atas. Sama juga dengan apa tadi, dollar index. So kita pergi ke EU ni pun sama juga Pak Su. Saya pun masih bias EU USD ni dia dalam mode melemah lagi. So ini tempat untuk sekiranya kalau dia turun, ini tempat yang terbaik untuk kita cari entry buy, stop loss kat sini. Ini jangkaan kalau USD makin melemah, potential dia nak pergi ke atas ni of course akan jelas sekiranya dia dah break ni. Kalau dia break ni makin jelas lah ini adalah final wave up. Sebelum di time frame yang besar, kita pergi kat daily, dia membuat correction. Dia membuat correction yang kalau kita tengok daripada atas ni, ini wave 2 ni. So kalau kita tengok di time frame yang besar lagi, kita boleh nampak ini. Sebelum ni saya pernah tunjuk ini di daily dengan weekly punya time frame. Ini adalah impulsive wave yang pertama, wave 1. So ini wave 2. So ini wave 3. At least kenaikan ni mesti sama dengan wave 1 baru dia cantik dikenali sebagai wave 3. Ataupun dia lebih lagi. So kalau kita ukur ni, contohnya 1000 pip. Sini kalau wave 3 ni at least 1000 pip juga dia boleh travel. Dia boleh pergi. So berdasarkan dua simple jarak yang kita ukur ni. So possibility EU nak naik lagi ni masih ada. Lepas tu masih ada. Sebab tu barulah dia buat correction macam ni Pak Su. Ini ingat ini di daily ni start daripada 2017. Betul. Correction ni 18 sampai ke 22 tahun. Okey, dia naik. Kalau sebut impulsif ni Pak Su, dia sekejap je. Sebab impulsif ni satu momentum yang kuat, sama ada dia naik ataupun dia turun. Tapi bila masuk correction, itu yang dia ambil masa sedikit lama. Kita tengok ni lebih kurang 1 tahun sahaja. Dia turun ni 2 tahun. Okey. So ini 21. Ini mungkin penghujung 2002 atau awal 2002 dia touch. Lepas tu
dia akan ambil lama. Kalau sini contoh, sebagai contoh, kalau sini 2 tahun, sini 3 tahun basuh. Macam tu. Correction wave dia lama daripada impulsive wave ataupun major trend cycle yang start daripada 23 Mac 2020. Oh, Okey. swing setengah tahun ni. Baik. Bila wave ni kenapa macam ni, sebab dia bersambung, dia continuous. So untuk last soalan tadi Izwan Wahab, adakah untuk selamat hanya entry dalam impulsif sahaja? Okey. Kalau tanya saya, correction wave pun saya masuk, impulsive wave pun saya masuk. Dua-dua saya masuk. Tipnya kita buat counting contoh macam ni kan. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiraan yang telah tersedia. Contoh saya bagi GA pula. Okey. 8 kiraan yang telah tersedia. Okey. So saya menunggu GA ni sampai ke puncak 187 ni untuk saya masuk entry. So sementara saya menunggu dekat sini, saya update counting ni, update. Saya trade dulu dekat GJ, saya trade dulu dekat GU. Di mana ketika itu GU mungkin dalam correction mode. Kan? So kita trade juga. GA ni kita menunggu sebab kita nak ride. Ini kalau tengok daripada time frame yang besar ni, ini adalah A, B, C. Di daily dan juga weekly punya correction. So maksudnya ini correction time frame besar. So ini adalah correction juga, tapi di time frame yang besar. Even dia dalam time frame yang besar pun, di wave C pasti ada impulsive wave. Pasti ada 5 wave juga. Kan Pak Su? Wave C wajib ada 5 wave. So menjawab Izwan Wahab punya soalan tadi, kalau dah mahir, impulsif kita trade juga, correction wave pun kita masuk juga. So tiada kekangan. Baik, okey, alhamdulillah. Ngam-ngam cikgu 11:29. Adakah dengan menggunakan indikator AO, RSI, MACD dapat membantu pengiraan elliott wave? Pendek. Jawab pendek je. Boleh membantu. Baik. Alhamdulillah tu Fazli dan kepada yang telah pun bertanyakan soalan, terima kasih. Sebab apa? Soalan yang anda ajukan itu akan membantu kepada rakan-rakan yang 100 lebih yang sedang menonton ni sebenarnya. Itu sebab tu soalan-soalan anda, bila anda ajukan soalan, cikgu beri penerangan, dia bukan untuk anda seorang saja, untuk yang lain-lain juga yang menonton. Baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu untuk episod yang ke-65. Cikgu, silakan. Ucap selamat raya ke apa? Of course tadi selamat raya saya dah inform. Cuma jaga kita SOP punya inilah SOP dan juga jaga kita punya jarak dengan orang lain. Saya kena karantin 10 hari Pak Su. 10 hari ya. Tapi 10 hari ni within dalam minggu ni lah. Dalam minggu ni di mana kemungkinan cross contact dia ada cross contact B dengan C. So far saya alhamdulillah tak ada simptom-simptom, tak ada isu-isu sesak nafas semua. Alhamdulillah. Saya doakan yang terbaik lah. Begitu juga dengan saya mewakili CTC.FM ingin memohon ampun dan maaf sekiranya melakukan kesilapan. Selamat Hari Raya. Berayalah dengan SOP yang sangat-sangat ketat. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.